Topik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan apakah cabaran crewing di Malaysia semasa tempoh PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, daripada 18 Mac 2020 sehingga setakat ini 9 Jun 2020. Saya menggariskan 9 cabaran utama yang dihadapi oleh crewing di Malaysia. Yang pertama, training center ataupun tempat untuk medical telah ditutup. Kebanyakan training center telah menutup operasi mereka. Begitu juga dengan klinik ataupun hospital untuk membuat marine medical dan Petronas medical. Cuma yang terbaru ini, bermula daripada 21 Mei, ada beberapa training center telah memulakan operasi mereka mengikut SOP yang dikeluarkan oleh MITI, dan juga beberapa kursus online telah diwujudkan. Yang kedua, berkenaan dengan flight ticket. Kebanyakan syarikat penerbangan telah menghentikan operasi mereka semasa tempoh PKP. Dan yang terbaru, kebanyakan airline seperti Malindo, AirAsia, Malaysia Airlines, mereka telah memulakan kembali operasi mereka termasuk dengan Maswing. Mereka tidak mampu untuk menampung permintaan sama ada kerajaan negeri yang ingin membawa balik pelajar ataupun pelaut yang ingin pergi untuk bekerja. Dan kebanyakan flight tiket tersebut agak terhad dan juga hanya pada tarikh-tarikh yang tertentu yang dapat dibooking, ataupun ada sebahagian daripada sektor itu terpaksa di-cancel dan diberikan tarikh yang baru. Yang ketiga, berkenaan dengan transportation. Kebanyakan kru daripada Kemaman, bila mereka ingin balik, selepas bertugas di Kemaman, mereka terpaksa menggunakan sama ada Grab, sama ada taksi ataupun bas daripada Kemaman sampai ke KLIA, dan daripada KLIA mereka akan bertolak ke destinasi masing-masing. Contoh lagi, transportation daripada Sabah Sarawak, contohnya daripada Lawas untuk ke Labuan, Sipitang untuk ke Labuan, Kota Kinabalu untuk ke Labuan, dan juga feri daripada Menumbuk untuk ke Labuan juga telah dihentikan operasi buat masa ini. Keempat, pejabat immigration juga ditutup semasa tempoh operasi kecuali pejabat immigration yang terletak di kawasan port. Contohnya Bintulu, Miri, Labuan, KK, Kemaman. Pejabat ini masih lagi beroperasi. Tetapi pejabat yang menerima permohonan untuk work permit application ataupun renewal untuk work permit setakat ini masih ditutup. Yang kelima, formalities. Saya mengambil contoh seorang kru daripada Sarawak. Beliau ingin bekerja di Labuan. Contohnya, pelawat tersebut perlu untuk pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan yang berdekatan dengan rumahnya, mendapatkan saringan kesihatan dengan membawa borang yang dimuat turun daripada Jabatan Laut, kemudian mendapatkan stamp dan signature dan juga saringan kesihatan daripada klinik ataupun hospital tersebut. Kemudian pelaut itu akan pergi ke balai polis untuk mendapatkan kebenaran untuk interstate, pergerakan dari negeri ke negeri. Setelah mendapatkan kebenaran daripada pihak polis, barulah pihak crewing akan membeli flight ticket kepada pelaut tersebut. Dan pelaut yang ingin bergerak daripada Sarawak ke Labuan perlu mendapatkan kebenaran secara online daripada Sarawak Disaster Management Community dan membuat submission secara online. Dan proses ini mengambil masa 12 jam untuk mendapatkan approval. Yang keenam, quarantine. Rata-rata Sabah, Sarawak dan juga Labuan, pelaut diperlukan untuk kuarantin selama 14 hari. Terdapat juga pelaut yang baru sign off daripada Labuan, kuarantin selama 14 hari di Labuan selepas sign off, dan apabila masuk ke Sarawak, mereka juga perlu untuk kuarantin lagi sekali selama 14 hari. Perkara yang ketujuh, hotel kebanyakan penuh semasa tempoh PKP. Ini adalah kerana 14 hari kuarantin telah memakan masa yang agak panjang kerana ini adalah tempoh yang disarankan WHO
World Health Organization, iaitu untuk tempoh matang bagi COVID-19. Dan kebanyakan kru yang sign on, mereka perlu untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Begitu juga dengan pelaut yang sign off daripada kapal. Mereka perlu menjalani selama 14 hari kuarantin sebelum dibenarkan untuk balik. Perkara yang ke-8. Semasa video ini dibuat, sekarang adalah tempoh PKP yang ke-5, iaitu 5 hari lagi untuk Hari Raya. Kebanyakan pelaut mengambil peluang ini untuk berhari raya bersama keluarga mereka di kampung dan mula akan bekerja selepas tempoh perayaan. Tetapi setakat ini flight ticket rata-ratanya dah penuh dan full, dan untuk flight yang paling awal untuk mereka kembali bertugas dalam bulan Jun. Cabaran yang ke-9 adalah SOP kemasukan kru ke Sabah, Sarawak dan Labuan yang berbeza dan berubah mengikut keadaan semasa wabak COVID-19. Walaupun begitu, banyak cabaran yang dihadapi oleh pelaut Malaysia, namun crew change ataupun pertukaran anak kapal sama ada untuk sign on dan sign off berjalan dengan lancar bagi pelaut Malaysia. Kami pihak kru Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya pelaut Malaysia, kerana memberikan kerjasama yang sangat penuh. Walaupun ada di kalangan mereka yang merungut di atas kapal telah overdue ataupun telah habis tempoh kontrak dan mereka ingin pulang, terpaksa menjalani kuarantin. Bagi pelaut yang ingin join ke kapal, mereka juga tak dapat join ke kapal kerana ada sebahagian daripada pelaut ini sijil ataupun medical mereka hampir expired dan mereka tidak dapat untuk join kapal dalam tempoh PKP tersebut, sehinggalah training center dibuka. Ketika video ini dibuat, training center telah dibuka bermula pada 21 Mei 2019 dan beberapa kursus STCW telah dijalankan secara online, begitu juga dengan food handling. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat membantu pelaut Malaysia. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, MKN, pihak Petronas, Mosbar, Moxie, NGO, Ikmal. Tak lupa juga kepada seluruh crewing di Malaysia kerana bersabar dan kerjasama anda semua sangatlah dihargai. Terima kasih kepada semua.